Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Para pelajar kuliah duha Masjid Ma'ruf serta para penonton yang dirahmati Allah, sekali lagi kita memanjatkan syukur kepada Allah kerana kita diberikan kesempatan untuk menyambung pelajaran kita, membincangkan kalimat Rabb dan bagaimana kita dapat menghayatinya dalam seluruh kehidupan kita. Pada minggu lalu kita telah menerangkan Rabb Allah yang mencipta. Kali ini kita menyambung dengan Rabb Tuhan yang memiliki kita. Kita adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Menyedari kita adalah merupakan milik Allah, kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pemiliknya. Kadang-kadang kita akan mendengar ada orang mengatakan, aku punya suka, aku nak buat apa pun. Perkataan yang sedemikian sebenarnya bertentangan dengan konsep bahawa manusia itu adalah milik Allah. Bila perkataan demikian diungkapkan, ada dua kesan sekurang-kurangnya. Pertama, dia lupakan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Dia lupa dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak boleh buat sesuka hatinya, kerana Allah menetapkan apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan yang kedua, itu menampakkan sikap sombong, seolah-olah dia menentukan segala apa yang nak dilakukan tanpa memikirkan bahawa tidak ada satu pun yang dapat kita lakukan. Tidak ada tangan yang dapat kita gerakkan. Tidak ada mata, kelopak mata yang boleh kita kedipkan, melainkan dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita membaca zikir la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan kurniaan Allah, melainkan dengan izin Allah, melainkan dengan pertolongan Allah. Artinya sebagai manusia yang menjadi milik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki kita. Jadi kita tak boleh bersikap sombong ataupun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hubungan kita dengan Allah adalah hubungan yang tidak boleh dipisahkan sama sekali. Hablum minallah. Bila kita melakukan sesuatu perkara, kita disunatkan untuk memulakan dengan nama Allah, menyebut nama Allah di waktu yang sama. Bukan setakat kita menyebut nama Allah, kita mengingati Allah, kita mengharapkan pertolongan, kita mengharapkan kekuatan
diberikan oleh Allah, kita mengharapkan kejayaan dari apa yang hendak kita lakukan. Itu bagi orang-orang yang menyadari bahawa dia adalah milik Allah. Dan dengan itu akan selamatlah dia dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat merasakan dirinya saja yang terbaik, megah diri dan sebagainya. Kerana orang yang sentiasa Allah di hatinya, dia adalah orang-orang yang sentiasa sedar bahawa dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan, tenaga yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita adalah merupakan pinjaman, dipinjamkan kepada kita. Dan sesuatu barang yang kita pinjam daripada seseorang, pemiliknya akhirnya akan bertanya, adakah kita gunakannya dengan baik? Adakah kita memanfaatkan dengan sesuatu yang memberikan kesan baik kepada diri dan masyarakat? Semua yang dikurniakan Allah adalah sesuatu yang dipinjamkan kerana dia adalah pemilik. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan mata ataupun panca indera yang lain adalah dipinjamkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan kita akan kembali kepada Allah. Dan bila kita kembali kepada Allah, semua yang kita pinjamkan akan ditanya cara penggunaan kita. Dengan itu, kita akan berada di landasan yang betul. Kalaupun sekarang kita kuat, kekuatan itu adalah sementara. Kerana kekuatan yang daripada manusia tak akan berkekalan. Ada orang menyangka bila dia dah sampai umur lanjut baru dia akan rasa lemah. Itu anggapan ataupun andaian kita. Berapa ramai yang kita lihat manusia-manusia yang segar bugar, yang sedang melakukan senaman, yang mengikuti perlombaan berjalan kaki dan sebagainya, tiba-tiba jatuh dan kematiannya disebabkan darah tinggi ataupun disebabkan sakit jantung dan sebagainya. Kita hanya boleh menjangka, tetapi ketentuan adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, setiap panca indera kita yang merupakan amanah dari Allah, hendaklah penggunaannya disesuaikan dengan kehendak yang memilikinya. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka sesiapa yang melakukan sehalus manapun
kebajikan. Kalau dahulu zarrah diertikan dengan biji sawi, manusia tahu bahawa biji yang paling kecil ialah biji sawi. Tapi hari ini zarrah diistilahkan dengan atom, sejenis, ataupun ia adalah merupakan benda yang paling halus di dunia ini, yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Maka siapa yang melakukan kebaikan, sehalus mana sekalipun, akan diperlihatkan Allah di akhirat kelak. Dan sesiapa yang melakukan sehalus debu, sehalus mana pun kejahatan, ia akan diperlihatkan kepadanya di akhirat kelak. Inilah keadilan yang ada pada zat yang memiliki diri kita. Kerana itu juga dalam meniti kehidupan, kita mestilah berhati-hati. Apa yang kita lakukan di atas landasan untuk mencari keredaan pemiliknya. Kalau kita bandingkan, umpamanya kita meminjam sebuah motosikal, kita beritahu kepada yang memiliki motosikal itu, kita meminjamnya untuk ke kedai untuk membeli barang. Pemiliknya reda dan melepaskan kepada kita harta dia, dan tanggungjawab kita untuk menjaganya dengan baik, dan kita pulangkan setelah selesai dalam keadaan yang baik seperti mana waktu kita meminjamnya. Ini sebagai satu perbandingan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki diri kita, diciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Firman Allah dalam surat Tin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bentuk yang sebaik-baiknya Allah menggunakan akal. Termasuklah setelah diberikan panca indera yang sempurna, atau panca indera yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cipta mengikut kehendaknya, dan Allah kurniakan akal. Di mana dengan akal manusia dengan bimbingan kerohanian dikehendaki menuju kepada keredaan Allah. Gagal untuk melaksanakan amanah tadi, sambungan daripada ayat yang dibacakan sebentar tadi, summa radadnahu asfala safilin. Kalau gagal, maka kemudiannya mereka akan dikembalikan ke tempat asfala safilin, tempat yang paling bawah daripada tempat yang bawah. Kita bayangkan, Allah telah mengurniakan kita keupayaan akal untuk berfikir dengan berlandaskan kepada kerohanian yang disampaikan kepada kita oleh junjungan besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kerana akal saja tidak memadai bagi manusia. Mereka tak akan berada di jalan yang lurus. Mereka tidak akan dapat untuk menuju kepada keredaan Allah. Kerana akal biasanya tanpa bimbingan rohani akan mudah dipengaruhi, sama ada oleh perasaannya, sama ada oleh hawa nafsunya, sama ada oleh persekitarannya, ataupun untuk memenuhi kepentingan pribadi. Rabb, Tuhan yang mencipta kita, Dia yang memiliki kita. Jadi hendaklah setiap panca indera, jasad yang dikurniakan kepada kita dalam bentuk yang sempurna digunakan untuk mencari keredaan Allah dan bukan melakukan sesuatu mengikut hawa nafsu. Memang tak dapat dinafikan manusia memiliki hawa nafsu, tetapi hawa nafsu manusia itu juga mestilah ditundukkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengar hadis baginda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah hawa nafsunya ditundukkan mengikut apa yang aku ajarkan. Ini menunjukkan bahawa akal manusia yang tidak berpandukan kepada ajaran Rasul tidak mampu untuk berada di landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai kita melihat cerdik pandai, cendekiawan yang tidak meletakkan akal di atas bimbingan rohani, melakukan sesuatu yang tidak logik dalam kehidupan, sesuatu yang kadang-kadang menyebabkan pergeseran, pembunuhan, kerana akal digunakan bagaimana untuk berjaya, memuaskan hawa nafsunya. Ini satu yang tersasar daripada kehidupan yang baik, kehidupan yang dapat membantu meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Kerana akal yang tidak merasakan ia adalah dimiliki oleh Allah. Maksud saya, pemilik akal itu bila tidak merasakan akal itu kurniaan Allah yang dipinjamkan kepadanya, maka dia tentu tidak akan dapat menggunakan akalnya dengan sebaik mungkin, memanfaatkannya demi kesejahteraan hidup dirinya, keluarganya dan masyarakatnya.
Sebab itu kadang-kadang ada orang yang dianggap berakal tetapi hanya pandai mengakal orang. Atau dalam bahasa yang lain, menggunakan akal sebagai suatu yang boleh memperdayakan orang untuk kepentingan dirinya. Kalaulah sebagai kita orang yang beriman sentiasa merasakan apa yang ada pada kita adalah milik Allah, kita akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah, kita akan lebih berusaha untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Berbeza kalau seorang itu takut dengan harimau, dia akan lari daripada harimau itu. Tapi bagi kita, bila kita takut kepada Allah, kita akan lebih mendekati Allah. Kerana kita takut kemurkaannya, kita takut kepada azabnya, kita takut kepada pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan kepada kita di akhirat kelak. Kerana itu sama-samalah kita berusaha memahami Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah yang sehari semalam sekurang-kurangnya kita baca 17 kali. Kalimat Ar-Rabb yang kita huraikan pada hari ini, dia adalah memiliki kita. Sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Nas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Katakanlah ya Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pencipta, malikin nas, Tuhan yang merajai, Tuhan yang memiliki manusia. Maka sedarlah kita adalah milik Allah, kepadanya kita akan kembali. Maka selama diberikan peluang untuk hidup, carilah keredaan Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.